Pada tanggal 24 November 2022, Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kerajaan Perpaduan, itulah nama pemerintahan yang akan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Perpaduan ini satu konsep yang masih baru. Walau bagaimanapun sebelum ini ada, cuma tidak dinamakan Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan akan dianggotai Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Sementara Perikatan Nasional PN setakat ini memilih untuk menjadi blok pembangkang dalam Parlimen. Tetapi kali ini sedikit berbeza kerana parti-parti politik yang di bawah Kerajaan Perpaduan ini tidak semuanya berasaskan kepada kaum. Ada parti-parti yang memang sebuah parti yang berbilang kaum, seperti PKR, DAP dan juga penglibatan gabungan rakyat Sabah dan juga Sarawak. Jadi ini satu elemen barulah dalam Kerajaan Perpaduan dan kita tidak pasti sejauh manakah Kerajaan Perpaduan ini boleh bertahan. Inilah pertama kalinya Malaysia telah memasuki satu era di mana Malaysia sekarang sudah menuju kepada konsep multi-party system. Cabaran utama untuk Anwar Ibrahim ialah membentuk satu kabinet yang berkesan untuk mentadbir Malaysia. Ada pelbagai parti politik yang bersetuju menyokong Anwar. Sokongan itu pasti tidak datang secara percuma. Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan Perdana Menteri Malaysia tentang siapakah yang akan menjawat jawatan-jawatan penting seperti keuangan, seperti Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Beliau ada pengalaman mentadbir urus keuangan dan sebagainya. Jadi alasan itu perlu berdasarkan keupayaan, bukan atas dasar politik, bukan atas dasar kaum. Rencam. Itulah ciri utama Kerajaan Perpaduan yang telah tercipta. Rencam bukan saja dari sudut parti politik. Kerencaman juga terlihat dari segi misi, visi dan ideologi. Cabaran utama ialah bagaimana untuk mendahulukan kepentingan bersama itu melebihi kepentingan dan dasar-dasar gabungan parti yang asal. Jadi di sinilah pentingnya mereka bertolak ansur, meletakkan kepentingan negara di hadapan. Pakatan Harapan adalah terdiri daripada parti-parti yang mempunyai ideologi sosialis. Sedangkan UMNO dan Barisan Nasional ini, mereka adalah parti-parti berasaskan nasionalisme, parti-parti berasaskan perkauman. Kemudian adanya satu komponen yang besar iaitu GPS, parti-parti, 4 parti di Sarawak. Mereka juga sebenarnya berbeza-beza ideologi. Ada yang social demokrat, ada nasionalis ataupun kita sebut sebagai demokratik liberal dan sebagainya. Tapi bagaimana ideologi yang berbeza-beza ini akhirnya boleh berada dalam sebuah kerajaan? PR15 Malaysia disifatkan sebahagian pengamat sebagai berpalingnya pengundi Melayu dari UMNO dan Barisan Nasional. Bagi pengundi Melayu yang merupakan majoriti, faktor identiti dan agama tetap penting. Ini terlihat dengan meningkatnya kekuasaan politik Perikatan Nasional dan juga PAS. Kan kita tahu Malaysia sudah wujud lama dengan politik yang dianggap sebagai politik lama, politik identiti, politik kaum dan juga dasar-dasar era 70-an. Kalau kita lihat dasar-dasar itu ada konteks dia tersendiri. Kedua, kita lihat politik personality itu masih kuat. Kita tak nafikan bahawa politik di Malaysia ini berasaskan kaum. Kan? Ada UMNO, MCA, MIC dan walaupun kita tak nafikan sejak 1999 adanya politik baru dalam landscape Malaysia di mana politik sudah lagi tidak berasaskan kepada kaum, tetapi faktor kaum itu masih penting. Namun saya harap, kita berharaplah dengan adanya Kerajaan Perpaduan, ia akan menjadikan kerajaan dan politik kita lebih inklusif. Semasa berkempen, Anwar Ibrahim kuat melaungkan slogan Malaysia untuk semua. Mencipta Malaysia yang inklusif merupakan pendekatan yang bakal diambil
kerajaan perpaduan. Dalam sidang medianya nampak keterbukaannya. Beliau menyatakan beliau akan mempertahankan hak-hak yang telah terkandung dalam perlembagaan. Hak-hak orang Melayu mesti dipertahankan dan termasuk juga hak-hak orang bukan Melayu yang dijamin oleh perlembagaan mestilah dipertahankan. Maka sekiranya formula ini dijadikan sebagai teras dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar, saya percaya kerajaan ini boleh kekal sehingga 5 tahun. Tidak ada masalah. Mencipta kerajaan yang stabil, itulah harapan yang diutarakan Agong Malaysia dalam merungkai kemelut politik selepas PRU15. Institusi Agong dan Raja sekali lagi telah memainkan peranan penting dalam mencari huraian politik. Mungkin ramai yang ada pihak yang menyatakan bahawa institusi raja-raja tidak sepatutnya mencampuri urusan politik negara, dan di Malaysia ini kita nampak institusi raja-raja terutamanya yang di-Pertuan Agong lah yang sangat dapat membantu dan juga menstabilkan politik dan demokrasi di Malaysia. Uniknya di Malaysia, kalau di negara lain ada banyak raja, ada satu raja saja, satu institusi raja. Di Malaysia ada 9 institusi raja. Raja-raja Melayu yang menjadi payung kepada bukan hanya kepada orang Melayu tetapi juga payung kepada orang-orang bukan Melayu, kerana di Malaysia raja adalah di atas politik dan raja adalah penstabil, pengimbang kepada politik di Malaysia. Menyusuli campur tangan Agong, Anwar Ibrahim akhirnya berjaya menyandang jawatan tertinggi politik Malaysia. Beliau semasa Menteri Kewangan telah berjaya menjadikan Malaysia ini satu rantau yang dikenali sebagai harimau. Begitu baik pengurusan kewangan negara pada zaman beliau. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah. Selepas pengumuman Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, kita lihat di bursa saham nampak melonjak dengan begitu baik. Dan currency, tukaran asing juga nampak memihak kepada Malaysia berbanding dolar. Pasaran telah menunjukkan respons yang positif selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bagi rakyat Malaysia, rasa optimis itu diharap akan berpanjangan. Apatah lagi, Anwar Ibrahim dengan barisan pemimpin dari kerajaan perpaduannya perlu berdepan dengan cabaran serius dari segi ekonomi dan mengembalikan perpaduan menyusul pilihan raya yang paling sengit. Pilihan Raya ke-15 Malaysia disifatkan sebagai ibu kepada segala pilihan raya. Ia yang paling sengit dalam sejarah. PRU15 serta keputusannya kini meletakkan Malaysia di suatu persimpangan lanskap politik yang baru. Kita perlu satu kepimpinan yang tulus dengan integriti. Okay, so we need a change. Okay, we need a change in leadership. Okay, so we need to have a new PM and we have trust in Anwar Ibrahim. Ini government memang baik. Orang banyak suka dia. Tiga bangsa itu India ke Melayu ke Cina pun semua banyak suka dia. Saya berharap nanti Perdana Menteri kita yang terbaru ni dapat melaksanakan tugasan yang telah diamanahkan seperti mana yang dimanifestokan sebelum PRU. Tsunami PRU15 bukan sahaja menolak corak politik lama, tapi ia turut membadai beberapa individu ternama. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir tewas di Langkawi. Nama-nama lain yang turut kecundang termasuk Nurul Izzah, Azmin Ali, Khairi Jamaluddin dan Tengku Zafrul. Semacam penolakan bagi veteran-veteran politik Malaysia, kekalahan besar Tun Dr. Mahathir, kekalahan tipis walaupun tetap kekalahan Tunku Razali Hamzah misalnya, dan kita lihat bahawa Encik Lim Kit Siang dari DAP ini dalam era yang sama memutuskan untuk tidak bertanding. Kita lihat bahawa mungkin golongan muda melihat generasi ini sudah tidak begitu relevan pada politik Malaysia. Daripada kira-kira 21.1 juta rakyat yang layak mengundi, 1.3 juta adalah pengundi muda.
Undi 18 ialah jolokan yang diberikan kepada pengundi muda yang dibenarkan membuat pilihan politik buat pertama kali. Kita telah membuat siasatan di skoshi pilihan raya ini, keputusan pilihan raya ini, dan kita mendapati agak mengejutkan juga kumpulan undi 18 ini mereka terpengaruh dengan media sosial terutamanya TikTok. Dan nampaknya dalam pilihan raya baru-baru ini Perikatan Nasional adalah juara kepada platform media sosial terutamanya TikTok ini. Saya tidak nafikan kemenangan Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional yang menang, yang dapat menawan hati pengundi muda, memang terkesan daripada pelaksanaan undi 18. Di sinilah sedikit kelemahan Barisan Nasional lah untuk mendapat peluang dan manfaat daripada undi 18. Keputusan PRU15 menunjukkan berlaku perpecahan dalam para pengundi Melayu. Penolakan UMNO dan BN bererti majoriti pengundi Melayu mengalihkan sokongan kepada suatu gabungan alternatif baru yang juga berteraskan Melayu Islam, iaitu Perikatan Nasional yang diterajui oleh Bersatu dan PAS. Kalau kita lihat dari segi statistik pilihan raya, satu keputusan yang agak mengejutkan, PAS telah mendapat jumlah kerusi parlimen terbanyak iaitu 49 kerusi dalam parlimen. Bukan sahaja paling banyak dalam sejarah PAS tetapi paling tinggi berbanding dengan parti-parti politik yang lain. Pilihan raya umum yang lepas, pengundi Melayu lebih banyak menyokong Perikatan Nasional. Mungkin orang kata berlaku perpecahan, tetapi perpecahan itu memberi keuntungan kepada Perikatan Nasional lah berbanding Barisan Nasional yang dalamnya ada UMNO. PAS merupakan di antara parti yang berjaya dalam PRU15, memenangi 49 kerusi. Apakah ini titik permulaan kebangkitan politik Islam dalam percaturan politik Malaysia? Ramai yang mengatakan bahawa akan ada satu gelombang Islamisasi dengan kewujudan PAS yang semakin berkuasa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, dua perkara yang perlu kita fikirkan. Pertama, PAS menang di kubu-kubu kuat mereka. Di Kelantan, Terengganu, Kedah. Kedua, mungkin untuk memberi sedikit penjelasan tentang kebangkitan Islam dan gelombang Islam itu, kalau kita lihat dinamika di Malaysia itu sebenarnya ada semacam elemen semak dan imbang. Politik Malaysia jelas telah berubah menyusuli PRU15. Setelah sekian lama dikuasai Barisan Nasional, hari ini politik Malaysia lebih rencam. Terdapat gabungan politik baru. Kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim perlu mencipta kestabilan serta pemerintahan yang berkesan dalam suasana baru ini. Kita tidak mahu satu senario di mana semua parti itu berada dalam landasan yang sama dan hanya bersetuju dengan pemerintah. Itu juga tidak baik untuk negara. Kita perlu ada semacam parti yang memerintah dan juga satu gabungan yang kuat untuk membangkang dasar-dasar yang ada. Dan kita juga tidak mahu pembangkang itu sekadar membangkang tanpa memberikan satu huraian bagi satu masalah dengan baik. Selain saiz kabinet lebih kecil, para menteri dalam kabinet baru pimpinan Anwar Ibrahim juga akan mendapat gaji lebih kecil. Itu syarat permulaan untuk membina semua satu budaya politik yang sihat, yang di mana kita tidak lihat bahawa golongan pemimpin ini sebagai satu kasta elita berbanding dengan golongan kelas pertengahan dan kelas bawahan yang sedang memikirkan tentang kehidupan seharian mereka. Lanskap baru politik Malaysia memerlukan setiap gabungan parti untuk saling bertolak ansur dan menerima perbezaan ideologi demi kepentingan negara. Perbezaan pandangan itu baik untuk negara. Sekiranya hanya ada satu pandangan, maka kita bukan lagi sebuah negara demokrasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengalamannya dalam kerajaan 16 tahun dan beberapa tahun sebagai ketua pembangkang, saya yakin beliau mampu untuk mempertahankan kerajaan beliau ini. Jika ditanya berapa lamakah beliau boleh bertahan, saya yakin boleh 5 tahun. Pelbagai cabaran menanti kerajaan baru ini dengan isu ekonomi menjadi tumpuan utama. Mampukah kerajaan perpaduan PM Anwar membawa kepada kestabilan dan perpaduan?
Pasar tani, tempat tumpuan masyarakat Malaysia untuk membeli keperluan dapur. Di sini kedengaran keluhan rakyat biasa akan kesan inflasi serta harapan selepas tamatnya PRU ke-15. Dapat maju ekonomi balik. Ekonomi Malaysia ni kan nak stabil balik macam lama. Kalau boleh bertahanlah untuk masa-masa akan datang. Harga barang meningkat, gaji kekal sama. Jadi kita susah nak cope. Saya harap kerajaan baru ini boleh buat maju dengan ekonomi. Jadi semua orang boleh ngam-ngam sama-sama, tak kira bangsa. Kos sara hidup dan memulihkan ekonomi antara isu yang mereka ingin menjadi antara fokus utama kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Subsidi tujuannya untuk meringankan beban rakyat miskin dan tentunya golongan yang kaya atau industri tidak harus mengambil manfaat. Mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat merupakan perkara utama yang ditekankan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim apabila beliau memulakan tugas menerajui kepimpinan negara di Putrajaya pada Jumaat 25 November lalu. Fokus utama adalah memberi perhatian kepada ekonomi rakyat. To put food on the table, ya. Umumnya juga kepada penyagaan. Kerana sekiranya kita boleh bantu penyagaan, rakyat juga akan merasa kebaikan daripadanya. Selain memantapkan ekonomi negara, kerajaan perpaduan juga perlu mengembalikan keyakinan para pelaburan asing ke Malaysia. Ini menyusuli krisis politik yang berpanjangan. Pelabur mereka datang ingin membuat keuntungan dan mereka juga mahu satu dasar yang kekal. Kita tak mahu sebagai pelabur bila datang melabur sebuah negara asyik bertukar dasar. Keyakinan antarabangsa dan pelabur-pelabur begitu baik di bursa saham, tukaran asing nampaknya sekarang meningkat memihak kepada Malaysia, sekaligus akan meningkatkan pelaburan langsung daripada luar yang akan menyebabkan ekonomi bertambah. Aspek sosioekonomi, aspek kehidupan seharian itu menjadi tumpuan utama. Kemudian bagaimana untuk mengawal sentimen-sentimen perkauman. PRU 15 bukan sahaja yang paling sengit. Pada masa yang sama, ia telah turut melemahkan perpaduan di kalangan penduduk berbilang kaum di Malaysia. Ini selepas isu perkauman sering menjadi retorik politik parti-parti semasa berkempen. Fokus kedua Datuk Seri Anwar adalah mengembalikan perpaduan di Malaysia kerana kita lihat selepas PRU baru ini agak tercedera sedikit kerana adanya kempen-kempen yang bersifat perkauman. Tugas Datuk Seri Anwar adalah mengembalikan semula keyakinan rakyat ini. Negara berbilang kaum. Kita telah melalui pelbagai proses. Perpecahan, perbezaan kaum dan juga agama. Kita tak nak benda ni berlaku lagi. Kita ketepikan dari segi perkauman, keagamaan. So at least kita di bawah satu Malaysia dan masyarakat yang berbilang kaum dan majmuk ni bersatu hatilah untuk mengembalikan Malaysia ke mata dunia. At least investor-investor luar lebih percaya untuk melabur dekat negara kita ini. Masyarakat semua yakin dan harap untuk satu kerajaan yang mesti akan memberi satu perubahan kepada rakyat dan menaikkan taraf hidup rakyat Malaysia. Perpaduan semua, hidup sama, harmoni, memanglah harapan saya lah. Banyak isu yang kita kena harungi dan kita perlu kerjasama semua orang, tak kisah kaum atau bangsa atau agama. Tiada pemimpin di Malaysia yang boleh menerajui Malaysia dengan hanya mainkan aspek kaum. Kerana demografi di Malaysia itu adalah kepelbagaian. Apa yang didambakan rakyat Malaysia ialah kestabilan dan pembangunan. Sejak pilihan raya 2018, ramai yang sudah jenuh dengan percaturan politik yang menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dan kerajaan dalam satu penggal. Kita mesti mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan umum berbanding matlamat perjuangan setiap parti. Yang lebih penting ialah kestabilan politik dan juga soal perpaduan dan soal masa depan negara. Ramai yang meletakkan harapan yang tinggilah
kepada beliau Perdana Menteri yang mampu untuk menstabilkan politik. Saya jangka untuk satu dekad dan 2 dekad akan datang, pada masa itu rakyat Malaysia sudah memiliki satu ideologi yang sama. Mereka tidak lagi melihat agama dan juga kaum itu sebagai satu masalah. Anggota kerajaan perpaduan bakal diumumkan tidak lama lagi. Dan tugas pastinya perlu dikala sebaiknya untuk memastikan kepentingan rakyat didahulukan dan kerajaan yang dibentuk dapat bertahan. Mungkin selepas PRU yang ke-16, masing-masing akan membawa hala tuju masing-masing. Tetapi sekurang-kurangnya dalam masa 5 tahun ini, kerajaan perpaduan tu sangat pentinglah kerana kerajaan ini dapat menjamin kestabilan politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengalamannya dalam kerajaan 16 tahun dan beberapa tahun sebagai Ketua Pembangkang, saya yakin beliau mampu untuk mempertahankan kerajaan beliau ini. PM baru sudah terlantik. Pasukan untuk mentadbir Malaysia sedang dipersiapkan. Tugas Anwar Ibrahim serta pasukannya bukan mudah. Proses memulihkan keyakinan dan perpaduan rakyat perlu dilaksanakan segera. Ini perlu kerana Malaysia seperti negara-negara lain harus berdepan dengan cabaran geopolitik yang berat sedang dunia keluar dari bayangan COVID.